Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu maqalana. وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, daripada hadis 40, maksudnya hadis yang ke-19, daripada Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Aku menunggang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya, wahai seorang pemuda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazuk. Hendaklah kamu memelihara Allah, nescaya Allah Ta'ala memelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Hendaklah kamu memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya kamu akan mendapatinya di hadapan kamu." Jadi, beberapa ungkapan tersebut kita dah bincangkan lah. Jadi hari ini kita sambung kepada nasihat seterusnya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa iza sa'alta fas'alillah. Sekiranya kamu ingin bertanya ataupun meminta, fas'alillah, maka hendaklah kamu meminta dan bertanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita tadi membincangkan ungkapan yang ketiga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iza sa'alta fas'alillah. Jadi di kesempatan ini kita sama-sama merujuk dua ayat Al-Quran yang membincangkan secara khusus tentang pertanyaan di dalam agama Islam. Jadi ayat Quran tersebut ialah surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat 7. Maksudnya kalau kita ada sama-sama berada dengan Al-Quran, kan berdekatan dengan kita, jadi kita boleh tengok surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat ke-7. Jadi antara keunikan ataupun keajaiban kepada kedua-dua ayat ni ialah dia dua ayat daripada dua surah yang berbeza yang diulang di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengulangnya dua kali dengan struktur ayat yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Itu ayat daripada surah An-Nahl. Daripada surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Jadi kedua-dua ayat tadi daripada dua surah yang berbeza tetapi struktur yang sama. Cuma di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menambah kalimat min qablika. Daripada lafaz qablika tadi dia ada kata sendi huruf jar, iaitu kalimat min. Jadi ada pun struktur ayat daripada awal sehingga akhir pada kedua-dua ayat tersebut. Surah An-Nahl kan ayat 43, jadi kalau kita tulis lepas ni kita boleh tengok. Dan yang kedua ialah surah Al-Anbiya ayat ke-7. Jadi daripada ayat kedua-dua ayat ni, maksudnya dia ada satu perbahasan yang penting di dalam agama Islam. Maknanya kita maklum di dalam agama Islam ada ayat yang merujuk kepada mentauhidkan Allah. Ada ayat yang menuntut supaya manusia beribadat. Ada ayat yang menuntut supaya manusia tadi menunaikan solat.
ada ayat yang menuntut supaya manusia tadi mengeluarkan zakat. Tapi daripada ayat yang kita sedang bincangkan ni, dia ada satu lagi arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita terjemahkan, fas'alu, maka hendaklah kamu bertanya. Maknanya satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Islam. Fas'alu, hendaklah kamu bertanya. Ahla zikri, ahla ni maksudnya orang yang mahir ataupun orang yang pakar az-zikri terhadap Al-Quran. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi daripada ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, pertama sekali untuk memahami ini kita boleh keluarkan 4 rukun. 4 rukun di dalam persoalan. Maksud apabila kita nak membuat satu aktiviti, namanya menyoal, dia mesti ada 4 rukun yang kita kena hadirkan. Sebagaimana apabila kita nak membuat urusan jual beli, dia mesti ada rukunnya, maksudnya penjual, pembeli, akad, ijab, qabul, bayaran dan barang. Maksud secara terperinciannya ada 6 rukun apabila kita ingin membuat akad jual beli. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang persoalan, maka di dalam ayat ni dia ada 4 rukun secara khusus yang kita boleh bincangkan. Pertama sekali ialah fas'alu. Di dalam lafaz fas'alu dia ada 2 rukun. Pertama ialah perbuatan meminta, bertanya. Perbuatan bertanya ataupun perbuatan meminta. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat yang digunakan ialah as-su'al. Maknanya lafaz as-su'al ni di dalam bahasa Malaysia kita telah memelayukannya. Macam kita tetap menggunakan lafaz soalan pertama, soalan kedua. Tapi lafaz soalan di dalam bahasa Arab dia mempunyai 2 makna. Pertama dengan makna bertanya. Fas'alu dia ada 2 makna. Pertama ialah bertanya dan yang kedua ialah meminta. Jadi kedua-dua makna tersebut diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan lafaz as-su'al, bertanya ataupun meminta. Jadi apakah hukum as-su'al tadi tu? Sebagaimana kita tanya diri kita, apabila Allah Ta'ala mengarahkan aqimus solat, kita akan tanya, apakah hukum as-solat? Jadi kita maklum, ada solat yang diistilahkan sebagai solat fardu, ada solat yang diistilahkan sebagai fardu kifayah seperti solat jenazah, dan ada solat yang diistilahkan sebagai solat sunat. Jadi apabila kita bincangkan tentang as-su'al, satu perbuatan yang Allah Ta'ala taklifkan kepada kita, yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita, nama perbuatan tersebut ialah as-su'al, bertanya. Jadi begitulah juga bertanya, dia terbahagi kepada 3 keadaan tadi. Sekiranya bertanya tadi merujuk kepada fardu ain, bertanya tentang akidah akidah ahli sunnah yang masih belum kita ketahui. Sekiranya bertanya tadi merujuk kepada fiqh yang asas seperti solat, rukun sembahyang, puasa yang akan kita hadapi, Ramadan, zakat sekiranya kita mempunyai harta, hukum rumah tangga sekiranya kita ingin berkeluarga. Itu dia istilahkan sebagai bertanya yang fardu ain. Dan yang ketiga ialah bertanya tentang kerohanian, tentang hukum, bagaimanakah cara membersihkan hati, apakah yang diistilahkan sebagai dosa hati, bagaimanakah cara membersihkan hati. Jadi kita ada 3 soalan yang diistilahkan sebagai fardu ain. Jadi apabila Allah berkata fas'alu, maka hendaklah kita tadi mengetahui ada satu arahan di atas diri kita, iaitu hendaklah kita tadi bertanya, mempelajari, berusaha pergi ke mana saja tempat untuk kita mendapatkan 3 ilmu tadi. Sekiranya kita telah mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita terlepas daripada tuntutan bertanya tentang ilmu tersebut. Sekiranya kita telah mengetahui sembahyang, puasa, haji, zakat yang wajib ke atas diri kita, maka kita terlepas daripada tuntutan bertanya. Dan sekiranya kita dah selesai mengetahui segala cara amalan untuk membersihkan hati kita, sampailah kita tadi dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tadi telah digugurkan tuntutan untuk bertanya tadi. Jadi itu rukun yang pertama, iaitu menyoal ataupun bertanya itu sendiri. Jadi soalannya, apakah faedah bertanya tadi tu ataupun faedah kita tadi menyoal? Maksudnya dia mempunyai pelbagai faedah lah. Maksudnya antaranya ditanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Maksudnya Imam Ghazali dia mempunyai ilmu yang amat luas. Maksudnya orang bertanya kepada dia, daripada manakah kamu mendapat ilmu?
ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu usul dan ilmu furu' dan sebagainya, ilmu akidah, ilmu mantik. Jadi Imam Ghazali menjawab dengan ayat tersebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya Imam Ghazali nak memberitahu kepada kita, kesemua ilmu yang aku dapat ialah daripada bertanya. Dengan sebab aku tadi banyak bertanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ilmu tersebut kepadaku. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, adraktul ilma bi thalathin. Aku mendapat ilmu dengan 3 perkara. Biqalbin aqulin, dengan hati yang selalu berfikir, wa jismin ghairi malulin, dengan badan yang tak jemu-jemu belajar, wa lisanin saul, dan dengan sebab lidah aku selalu bertanya. Jadi maksudnya dinyatakan juga dalam peribahasa Arab, as-su'al miftahul ilmi, kan sesungguhnya soalan tadi ialah kunci kepada ilmu. Dan dalam kita rakyat Melayu ni, kita akan kata malu bertanya maka seseorang tidak akan sesat jalannya. Jadi kita dah maklum sekarang, soalan bertanya kan dia ialah satu tuntutan di dalam agama Islam. Maksudnya kita kena melihat kepada diri kita apakah yang perlu kita tambah daripada sudut ilmu tersebut, dan apa saja perkara yang tidak kita ketahui, maka wajib kita bertanya. Dari itu ialah rukun pertama. Pertama ialah rukun fas'al. Maknanya as'al dari itu dia satu perbuatan, iaitu perbuatan bertanya. Jadi moga-moga kita dah mengetahui hukum pertanyaan tersebut. Lepas itu rukun yang kedua ialah waw tadi, fas'alu. Jadi waw tadi merujuk kepada orang yang bertanya. Jadi siapakah orang yang bertanya ni? Maka orang yang bertanya ni ialah orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Cuma soalannya sekarang ni, orang yang tidak mempunyai pengetahuan dia dibahagikan kepada 2. Satu, orang yang merendah diri lalu pergi mempelajari, dan satu lagi orang yang sombong lalu tidak mempelajari. Jadi sebab itu dinyatakan dalam hadis, isnani la yata'allaman. Maksudnya 2 orang manusia yang takkan boleh belajar. Pertamanya orang yang mustahil, maksudnya orang terlampau malu. Maksud malu nanti orang kata dia tadi tak pandai, ataupun umur dah banyak malu nak belajar, ataupun malu maksudnya dulu tak belajar sekarang baru nak belajar, malu kepada anak-anak, malu kepada jiran, kawan-kawan. Itu satu sebab yang menyebabkan kita tadi tak boleh belajar. Dan yang kedua yang menghalang daripada belajar ialah mustakbirun, ialah orang yang sombong. Maksudnya dia tak boleh menundukkan diri ni, tak boleh merendahkan diri ni kepada guru untuk mempelajari. Jadi sebagaimana kita lihat, maksudnya apabila Allah Ta'ala membangkitkan Nabi Adam dia ialah guru. Dan jadi apabila Allah Ta'ala membangkitkan Nabi Adam sebagai guru, maka guru ni nak mengajar kepada apa saja makhluk yang berada di hadapannya. Maka untuk Allah Ta'ala tadi menjadikan makhluk lain tadi boleh belajar dengan Nabi Adam AS, maka dia tadi kena tunduk. Kan tunduk kepada guru tersebut untuk dia tadi merendah diri. Jadi apabila malaikat tunduk, maka mereka tadi boleh Allah Ta'ala berkata kepada Adam, falamma ambahum bi asma'ihim. Maksud malaikat Nabi Adam mengajarkan kepada malaikat-malaikat bi asma'ihim, dengan nama-nama yang masih mereka belum ketahui. Tapi kenapakah malaikat saja yang boleh belajar? Kerana mereka tunduk kepada Nabi Adam AS. Tetapi iblis yang sombong, maksudnya yang tak mau merendah diri, maka itulah orang yang tidak boleh belajar. Jadi sekarang ni kita tengoklah diri kita kan, sekiranya kita tadi sememangnya dah mengetahui akidah ahli sunnah wal jemaah, maka kita peganglah akidah tersebut. Dan sekiranya kita telah mengetahui hukum-hukum cabang seperti puasa, haji, zakat, semayang 5 waktu, maka kita amalkanlah. Dan sekiranya kita telah mengetahui kan cara-cara berzikir, membersihkan hati atau mendekatkan diri kepada Allah, khusyuk dan seumpamanya, maka kita tadi pun teruskan mengamalkannya. Tetapi sekiranya kita tak mengetahui, sekiranya kita masih belum mempelajari, ada beberapa sudut yang kita tidak ketahui, maka bertanya menjadi kewajipan. Kan, maksudnya bertanya dengan rukun yang ketiga sekarang. Setelah kita mengetahui hukum bertanya, dan kedua kita mengetahui siapakah yang kena bertanya. Yang kena bertanya ni ialah orang yang tiada pengetahuan. Dan orang yang tiada pengetahuan yang boleh bertanya ialah orang yang merendahkan diri. Jadi sekiranya kita masih dengan kesombongan ataupun rasa malu, maka itulah manusia yang terhalang daripada ilmu Allah SWT. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga ialah ahla zikri. Orang yang kita nak tanya tadi siapa? Jadi dalam Quran Allah Ta'ala mengistilahkan orang yang kita nak tanya tentang 3 ilmu tadi. Tauhid, fiqh dan tasawuf, ini ialah fardu ain. Fardu ain ni kita kena bertanya kepada ahla zikri, pakar di dalam Al-Quran. Maksudnya ini ialah nas daripada Allah SWT memberitahu bahawa
orang yang mahir di dalam Al-Quran, secara khususnya mereka diistilahkan sebagai ahlu zikri, orang yang pakar di dalam az-zikri Al-Quran. Dan az-zikri itu secara khusus merujuk kepada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang hatinya berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diberi kefahaman tentang Al-Quran, maka orang itulah yang kamu tadi bertanya. Jadi persoalannya sekarang ni, apabila Allah Ta'ala menyatakan dalam 2 ayat tadi, maksudnya kita tengok balik kepada 2 ayat yang kita dah bincang tadi, surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat 7. Jadi persoalan ni, sebelum Allah Ta'ala menyebut ahli zikri, sebelum tu Allah Ta'ala menyebut satu ayat, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Maksudnya Allah berkata, tidaklah kami utuskan sebelum kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijalan, melainkan orang-orang lelaki. Jadi daripada situ Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita sifat orang yang nak ditanya. Pertama sekali, orang nak ditanya ni dia ialah orang yang lelaki. Maksudnya orang yang mempunyai ilmu yang sempurna jasmani dan rohani sehingga dia diistilahkan sebagai lelaki sejati. Maka itu ialah orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab soalan, untuk membimbing manusia. Itu syarat yang pertama. Tapi sekiranya ada orang perempuan yang mempunyai ilmu yang tinggi, yang mempunyai akal yang kuat, kesempurnaan zahir dan batinnya, maka dia diistilahkan seperti lelaki juga kerana akalnya yang sempurna. Dan yang paling kita risau sekali ialah lelaki pada zahirnya, kan, tetapi batinnya seperti perempuan kerana tidak sempurna, mempunyai akal yang tidak sempurna. Dari syarat yang pertama ialah rijalan, manusia yang sempurna jasmani dan rohaninya. Kemudian Allah Ta'ala kata nuhi ilaihim, kami mewahyukan kepada mereka. Jadi macam ni, sekiranya sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Allah Ta'ala mengatakan daku mewahyukan kepada mereka, maka di situ ada beberapa makna. Bermaksud Allah Ta'ala mewahyukan mereka dan melantik mereka menjadi Nabi di zaman tersebut. Ataupun Allah Ta'ala mewahyukan kepada mereka, lalu Allah melantik mereka menjadi Rasul. Sehinggalah datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah mewahyukan syariat yang sempurna di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi agama tadi daripada sudut pensyariatannya telah sempurna di dalam Al-Quran 30 juzuk dan disyarahkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Tetapi ayat yang kita tengah baca ni, nuhi ilaihim, ayat tersebut kekal sehingga hari kiamat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perbuatan nuhi ilaihim, perbuatan tersebut kekal sehingga hari kiamat. Cuma orang yang diwahyukan kepada mereka, yang diistilahkan sebagai ahlu zikri tadi, mereka tidak dihukumkan pada hari ini sebagai Nabi dan Rasul. Kerana Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawa aku menutup martabat ataupun darjat Nabi-Nabi dan Rasul telah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi aktiviti penyampaian wahyu tersebut, seperti mana yang Quran nyata tadi, aktiviti tadi kekal sehinggalah hari kiamat. Kerana sekiranya aktiviti nuhi ilaihim tadi terberhenti, maka tak wujud ahlu zikri tadi. Sebab ahlu zikri ni ialah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala nuhi ilaihim, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada mereka. Cuma untuk pengetahuan kita dalam masa yang petang ni, maksudnya kita cuba memahami dulu makna kalimat wahyu tadi. Maksudnya wahyu ni yang kita dalam bahasa Melayu pun kita gunakan juga, dia Allah mewahyukan. Tapi wahyu ni dia sebenarnya di dalam bahasa Arab dia merujuk kepada al-i'lam fi khafa'in. Pemberitahuan, wahyu tu daripada segi bahasa ialah pemberitahuan secara tersembunyi. Maksudnya kita menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang yang kita kehendaki secara tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Maksudnya Nabi SAW, dia duduk bersama-sama sahabatnya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi SAW, maka Nabi seorang saja yang tahu. Kalau sekiranya malaikat datang ke, ataupun Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati baginda, Nabi seorang saja yang tahu, maka itu diistilahkan sebagai wahyu. Pemberitahuan secara tersembunyi yang tidak disedari oleh manusia lain. Jadi persoalannya sekarang, lafaz mewahyukan, sekiranya kita membaca di dalam Al-Quran, dia tidak khusus kepada Nabi dan Rasul. Lafaz mewahyukan, dia tidak dikhususkan kepada Nabi dan Rasul. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga, contohnya sebagai dalam surah Al-Ma'idah ayat 111, Allah Ta'ala berkata, wa idh awhaytu ilal hawariyin.
tak kala daku mewahyukan kepada Al-Hawariyin. Dan Hawariyin kita maklum, mereka ialah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Dan apabila Allah berkata daku mewahyukan kepada Al-Hawariyin, tidak bermakna Al-Hawariyin sudah menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi Allah Ta'ala tetap mengatakan, aku mewahyukan kepada mereka. Jadi apakah makna Allah mewahyukan kepada Al-Hawariyin? Maksudnya Allah Ta'ala mengajarkan kepada mereka ilmu secara khusus ke dalam hati mereka. Dan yang lebih Allah Ta'ala nyatakan juga dalam Al-Quran, wa awha rabbuka ilan nahli. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada lebah. Jadi tidak bermakna apabila Allah mewahyukan kepada lebah, maka lebah tadi sudah menjadi Nabi dan Rasul. Tidak. Jadi lafaz wahyu bermaksud pengajaran. Maknanya Allah Ta'ala mengajarkan kepada lebah untuk membuat madu dan seumpamanya. Jadi yang kita nak kena faham sekarang, mewahyukan ataupun al-iha ataupun wahyu tadi, dia dari segi bahasa tidak berhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu secara khusus, perlantikan menjadi nabi, perlantikan menjadi rasul, membawa syariat yang baru, itu sememangnya telah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala berkata, hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Jadi wahyu dari segi pengkhususan syarak itu telah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wahyu daripada sudut pemberitahuan, pengajaran, maka perkara tersebut kekal sehingga hari kiamat. Dan diistilahkan hari ini sebagai al-ilham. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala akan mengilhamkan kepada seseorang perkara yang baik dan perkara yang jahat. Dari apa yang kita nak bincang sekarang ni? Maksudnya kita nak bagi tahu, sebelum Allah Ta'ala menyebut Ahlu Zikri, Allah Ta'ala menyebut sebelumnya, siapakah Ahlu Zikri ni? Rijalan nuhi ilaihim. Boleh. Maksudnya sebelum Allah Ta'ala menyebut fas'alu ahla zikri, hendaklah kamu bertanya ahli zikir. Ahli zikir sekiranya kamu tak ada pengetahuan. Allah Ta'ala perkenalkan dulu, siapakah ahli zikir? Allah Ta'ala kata ialah manusia-manusia rijalan. Kan maksudnya manusia sempurna, jasmani dan rohani. Nuhi ilaihim, yang kami ilhamkan ke dalam hati mereka. Itulah manusia yang hidup kan di setiap zaman, yang wujud setiap zaman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan manusia bimbingan jasmani, kan, bimbingan rohani, bimbingan beribadat, bimbingan tentang Islam, iman dan ihsan sehinggalah hari kiamat. Jadi itu yang kita kena hadir fahami di dalam diri kita. Kita ada tuntutan untuk kita tadi bertanya. Jadi persoalannya, apakah yang kita nak tanya? Kan, maksudnya setelah kita mengetahui dalam hidup kita ni, kita tak boleh sombong. Kan, kita tak nak belajar, kita tak nak tanya orang, kita tak mau berguru. Itu dipanggil manusia yang sombong ataupun manusia yang malu. Ini semua dua manusia yang tak akan mendapat ilmu. Tetapi apabila kita dah mengetahui, kita ada tuntutan untuk bertanya. Persoalannya, apakah yang nak kita tanya? Kan, yang nak kita tanya ni ialah 3 tadi fardu ain. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Sekiranya 3 ni dah sempurna, barulah kita boleh tanya hadis, tafsir, mustalah hadis, bahasa Arab, nahu, saraf, ilmu-ilmu lain yang diistilahkan sebagai fardu kifayah ataupun yang diistilahkan sebagai sunat. Jadi kita khawatiri sekarang, kita banyak bertanya ataupun kita banyak belajar ataupun kita banyak menghadiri kuliah perkara-perkara yang diistilahkan sebagai fardu kifayah ataupun yang diistilahkan sebagai fardu ain, yang diistilahkan sebagai sunat tadi. Yang kita takuti sekali, 3 fardu ni tertinggal. Kan, fardu ain yang sepatutnya kita tuntut sebelum kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, 3 ni tertinggal untuk kita bertanya. Okay, jadi setelah kita mengetahui, bertanya ialah satu perbuatan yang hukumnya wajib pada fardu ain. Jadi timbul persoalan terakhirnya, siapakah yang kita nak tanya? Fardu ain yang nak kita cari tadi ni, fiqh, tauhid dan tasawuf, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fas'alu ahla zikri, hendaklah kamu bertanya ahli Al-Quran. Jadi persoalannya, siapakah ahli Al-Quran tersebut? Ahli Al-Quran tadi yang dinyatakan pada ayat sebelumnya, rijalan nuhi ilaihim, ialah manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan ke dalam diri mereka, ataupun manusia-manusia yang Allah Taala mengilhamkan kepada diri mereka. Ilham tadi ialah ilmu tertinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Maksudnya sebelum
seseorang tadi dikurniakan dengan ilham daripada Allah. Pertama tadi dia belajar secara zahir. Maksudnya dia pergi sekolah, kan, dia pergi ma'had, dia pergi sekolah agama, dia menghafal Quran, menghafal kitab, menghafal matan. Dia berusaha menghadap kepada guru, mempelajari. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya dia menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala berkata, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa, nescaya Allah Taala akan mengajarkan kepada kamu. Dan apabila Allah mengajarkan kepada kamu, itulah yang diistilahkan sebagai al-ilham, pengajaran tersembunyi di dalam diri manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang itulah yang nak kita cari, kan, orang yang mempunyai ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kunci ilham tersebut, sebagaimana Allah Taala nyatakan, ahlaz zikri ialah orang yang berzikir. Kerana berzikir ialah ingatan kepada Allah. Semakin banyak seseorang tadi berzikir, maka semakin banyaklah ilham tadi Allah Taala kurniakan kepadanya. Jadi moga-moga kita dapat membincangkan satu muqaddimah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis yang ke-19 daripada hadis 40 ni. Maksud Nabi berkata, iza sa'alta fas'alillah. Sekiranya kamu ingin bertanya, kan, sekiranya kamu ingin meminta, maka Allah bagi jawapan, fas'alillah, kamu mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikatnya. Maksud walaupun kita menghadap guru, kan, walaupun kita tadi pergi ke kelas, walaupun kita belajar, tetapi pada hakikatnya kita mesti meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman. Kerana guru yang bersyarah, bercakap, itu ialah sebagai sebab, tetapi yang memberikan kita kefahaman, yang memberikan kita ilmu, membuka pintu-pintu hijab dalam diri kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat Al-Quran tadi berkata fas'alu ahla zikri sebagai sebab yang zahir. Kita kena menghadap, kita kena duduk, kita kena bertanya. Tetapi yang Nabi SAW menyatakan dalam hadis 40 ni, iza sa'alta fas'alillah. Sekiranya kamu bertanya, maka kamu tanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merujuk pada hakikatnya. Maksud sekalipun kita menghadap manusia, kita menghadap guru, kita mendengar orang bercakap, sekiranya kita faham sesuatu perkara, sekiranya ada satu ilmu baru yang kita dapat, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberikan kefahaman, bukan guru yang bercakap, kan, bukan orang yang bercakap, bukan pembacaan kita ataupun bukan pemikiran kita, tetapi sebenarnya yang memberikan kita kefahaman ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah cara untuk kita memahami nas. Kan, apabila Al-Quran kata tanyalah manusia, tiba-tiba Nabi kata tanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tiada berlawan. Kan, maka Al-Quran dengan hadis dia tidak akan berlawan. Cuma kita kena meletakkan ayat yang mengatakan tanyalah kepada manusia kepada zahir, sebagai mengambil asbab. Sebab kita kena belajar, pergi berjalan, musafir, cari guru. Tapi pada batin hakikatnya, yang akan mengajar kita, memahamkan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat menggabungkan kedua-dua tu, barulah sempurna kefahaman kita terhadap zahir dan batin. Jadi wallahu ta'ala alam. Jadi moga-moga kita dapat memahami secara umumnya tentang pertanyaan di dalam agama Islam. Kan, pertanyaan secara umumnya ialah satu tuntutan yang wajib pada fardu ain. Dan siapakah yang kita nak bertanya fardu ain tadi? Adalah kita bertanya kepada ahli zikri, yang diistilahkan sebagai manusia-manusia sempurna yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka. Jadi kita boleh rujuklah kepada ayat surah Al-Anbiya ayat 7 tadi, dan surah An-Nahl ayat 43. Dia dua ayat yang sama diulang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan kepada kepentingan bertanya tadi. Kan, sekiranya kita tak bertanya, maka dikhawatiri kita akan tersesat jalan, tak sampai kepada penghujungnya, iaitu ma'rifatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama, yang mendengar. Moga-moga Allah Ta'ala bukakan pintu kefahaman kepada kita semua. Jadi wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.